Sabah terselamat, Hajiji terus merakyat. Salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan mengulas satu penulisan yang telah ditulis dan dimuat naik di dalam satu portal berita, yaitu utusanborneo.com. Penulisan ini telah ditulis oleh Ketua Pengarang Utusan Borneo, Datuk Licong Angkoi. Baiklah, mari kita mulakan ulasan. Krisis politik Sabah kembali menjadi perhatian apabila video kontroversi yang direkam secara tersembunyi mula tular, mengaitkan kepimpinan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, dengan isu perlombongan mineral. Isu ini sebenarnya berpunca daripada keputusan kerajaan negeri untuk tidak meluluskan permohonan melombong hampir 1 juta hektar kawasan mineral. Keputusan ini dilihat sebagai langkah penting untuk melindungi kepentingan rakyat dan alam sekitar, tetapi ia telah menjadi sasaran manipulasi politik oleh pihak tertentu. Dalam video tersebut, seorang ahli perniagaan yang bertindak sebagai pemberi maklumat atau whistleblower mendakwa wujudnya percaturan dan tekanan politik yang melibatkan kepimpinan negeri. Namun, tindakan individu ini menimbulkan banyak persoalan, khususnya mengenai niat sebenar di sebalik pendedahan tersebut. Adakah ia sekadar usaha murni untuk memberi amaran kepada rakyat Sabah, atau ini merupakan sebahagian daripada agenda politik tersembunyi untuk melemahkan kredibiliti Hajiji dan kerajaan Sabah? Keputusan Hajiji untuk tidak memberikan lesen perlombongan bukanlah sesuatu yang mudah, memandangkan tekanan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Permohonan melombong kawasan seluas hampir 1 juta hektar itu, jika diluluskan, boleh membawa kesan besar kepada ekosistem, ekonomi komuniti setempat, dan kesejahteraan rakyat. Namun, Hajiji tetap bertegas dengan keputusannya, mengambil pendirian bahawa kekayaan sumber mineral Sabah mesti dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Sabah kaya dengan hasil bumi seperti emas, tembaga, dan mineral nadir bumi, menjadikannya sasaran utama bagi banyak syarikat yang besar, baik dari dalam maupun luar negara. Sejarah menunjukkan bahwa kelalaian dalam mengurus sumber bumi ini boleh membawa kepada pencemaran alam sekitar dan merugikan negeri. Contohnya, beberapa proyek perlombongan sebelum ini telah gagal memberikan manfaat yang seimbang kepada rakyat Sabah dan lebih menguntungkan pihak luar. Oleh itu, keputusan Hajiji bukan saja melindungi alam semula jadi negeri ini, tetapi juga memastikan manfaat daripada kekayaan mineral Sabah dapat dirasai oleh generasi masa depan. Dalam hal ini, Hajiji juga menunjukkan kecekapan kepimpinannya dengan mengambil pendekatan nothing to hide. Beliau mahu rakyat memahami bahwa keputusan ini dibuat dengan berhati-hati berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran bersama. Hajiji sedar bahwa dalam menangani isu sebesar ini, keputusan kerajaan negeri akan sentiasa diperhatikan, bahkan dimanipulasi oleh pihak yang ingin menjatuhkan pentadbirannya. Namun, persoalan utama masih kekal. Siapa sebenarnya dalang di sebalik video tersembunyi ini? Video yang direkam secara rahasia dan kemudiannya disebarkan secara meluas ini seolah-olah menunjukkan adanya agenda tertentu. Adakah pihak luar mula campur tangan dalam politik Sabah? Atau adakah ini sekadar strategi pihak dalaman untuk melemahkan kerajaan negeri? Dalam konteks ini, tindakan pemberi maklumat atau whistleblower itu sendiri mencetuskan perdebatan. Adakah dia benar-benar bertindak atas dasar kepentingan rakyat Sabah? Atau ini adalah percaturan politik untuk menghidupkan konflik dalaman? Di sebalik semua itu, Hajiji muncul sebagai tokoh yang tegas mempertahankan hak Sabah. Keputusan beliau untuk menolak permohonan perlombongan besar-besaran ini bukan sahaja langkah yang berani, tetapi juga tindakan yang mencerminkan keprihatinnya terhadap masa depan negeri ini. Sebagai Ketua Menteri, beliau terus memegang amanah rakyat dengan memastikan bahwa Sabah tidak tunduk kepada tekanan ekonomi yang boleh mengancam kestabilan negeri.
Langkah HJJ ini juga mencetuskan persoalan yang lain. Adakah keputusan ini akan dilihat sebagai penghalang kepada pelaburan asing? Dalam dunia globalisasi hari ini, banyak negeri dan negara terpaksa membuka pintu mereka kepada pelabur luar untuk merancangkan ekonomi. Namun, HJJ memilih untuk mengambil jalan yang lebih berhati-hati, memastikan bahwa mana-mana pelaburan tidak akan merugikan rakyat Sabah. Selain itu, ini juga mengingatkan kita tentang konflik abadi antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Sabah yang terkenal dengan kekayaan biodiversity-nya sering berhadapan dengan cabaran ini. Bagaimana negeri ini boleh mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang pesat dan perlindungan terhadap ekosistem yang rapuh. Keputusan HJJ mungkin dilihat sebagai langkah ke arah penyelesaian yang lebih lestari, tetapi ia juga menuntut perancangan jangka panjang yang kukuh untuk memastikan kestabilan ekonomi negeri. Dalam konteks politik pula, krisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana isu-isu besar seperti ini boleh menjadi alat manipulasi. HJJ perlu terus berwaspada terhadap pihak-pihak yang mahu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik mereka. Dalam menghadapi tekanan ini, beliau perlu memperkukuhkan sokongan rakyat dan memastikan bahwa dasar-dasar yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kehendak dan keperluan rakyat Sabah. Sebagai rakyat, kita juga perlu bertanya soalan kepada diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar memahami apa yang sedang berlaku di sebalik kontroversi ini? Adakah kita hanya menerima maklumat daripada sumber tertentu tanpa menyelidiki kebenarannya? Atau adakah kita menjadi mangsa propaganda pihak tertentu yang mahu mencetuskan ketidakstabilan politik di negeri ini? Kontroversi ini membuka ruang untuk perbincangan yang lebih luas tentang masa depan Sabah. Bagaimana Sabah boleh memastikan bahwa kekayaannya tidak jatuh ke tangan pihak luar? Adakah kita memerlukan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi sumber bumi negeri ini? Dan yang paling penting, bagaimana kita boleh bersatu sebagai rakyat Sabah untuk memastikan bahwa kepentingan kita sentiasa menjadi keutamaan? Akhirnya, keberanian dan ketegasan HJJ dalam menghadapi isu ini telah meletakkan Sabah di landasan yang lebih kukuh. Namun, perjalanan ini masih panjang dan pelbagai cabaran pasti akan terus muncul. Sebagai rakyat, kita perlu terus menyokong kepimpinan yang berani seperti ini, sambil memastikan bahwa negeri kita terus maju dengan prinsip keadilan, kemakmuran, dan kelestarian. Untuk Anda semua, apakah pandangan Anda terhadap keputusan HJJ ini? Adakah beliau telah membuat pilihan yang betul untuk Sabah? Atau adakah langkah ini boleh membawa kesan jangka panjang yang tidak dijangka? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Currentsphere MY untuk terus mengikuti isu-isu panas seperti ini. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya.